Okay. Dalam video sebelum ni kita dah tengok. Okay, cikgu dah kata kalaulah kita nak bandingkan, nak tengok fotoelektrik berlaku ke tidak semua, kita kena pastikan unit dia sama. Baru boleh banding. Maksudnya kalau cahaya yang datang tu adalah dalam, dia bagi maklumat frekuensi, kita hanya boleh bandingkan dengan F0. Kalau yang datang tu adalah E, kita hanya boleh bandingkan dengan W. Kalau yang datang tu lambda, kita hanya boleh bandingkan dengan lambda not. Okay, jadi sekarang ni macam mana nak tukarkan unit-unit ni? Okay, kalau cikgu, apa yang cikgu buat adalah cikgu tukarkan dia kepada joule. Okay, supaya kita tak keliru. Kita tukarkan dia kepada joule. Okay, apa maksud dia? Kalaulah soalan tu bagi kita hertz. Okay, hertz tu maksudnya frekuensi kan? So, boleh jadi dia bagi kita frekuensi cahaya. Okay, atau boleh jadi dia bagi kita frekuensi ambang. Frekuensi ambang tu yang dia akan tulis pasal logam lah. Okay, maksudnya dia akan kata frekuensi ambang kalsium adalah, frekuensi ambang magnesium adalah bla bla bla. Okay, tapi point dia adalah kalau dia bagi hertz, maksudnya ada dua possibility. Sama ada dia bagi F cahaya ataupun F not. Okay, so sekarang ni kalau F nak tukar dia kepada tenaga, kita buat je E sama dengan HF. So kita dah ada frekuensi dalam unit hertz. So sekarang kita dah dapat E dalam unit joule. Okay. Kalau dia bagi kita F0. Okay. Tapi kita still. Sebab F0 ni dalam hertz. So kita nak tukar dia dalam joule. So apa yang kita buat? Still HF juga. Tapi HF0. Dan yang kita dapat kat depan adalah W. Okay. Unit diorang sama. Tapi jangan cakap, oh benda yang sama lah E dengan W. Tidak. Diorang dua-dua adalah tenaga. Okay. Tapi satu ni adalah tenaga daripada cahaya. Okay. W ni adalah tenaga yang minimum yang logam tu kena dapat baru boleh kesan fotoelektrik berlaku. Okey, jadi dalam kepala tu just bayangkan kalaulah W confirm pasangan dia ada not kat sini. Okey, ini kalau dia bagi kita frekuensi. Katakanlah dia bagi kita panjang gelombang. Okey, M ke nanometer ke tak kisahlah. So, possibility dia adalah dua. Boleh jadi dia bagi kita lambda. Boleh jadi dia bagi kita lambda not. Okay, again, unit dia boleh jadi meter, boleh jadi nanometer. So, kalau lambda, unit dia meter atau nanometer kan, nak tukar kepada tenaga, unit joule, kita pakailah E sama dengan HC per lambda. Okay, so E kita adalah joule. Kalau lambda not macam mana? So, lambda not sama juga. Nak tukarkan dia kepada tenaga, apa yang kita buat adalah W. Okay, sebab kalau not je confirm pasangan dia adalah W. Sama dengan HC per lambda. Tapi lambda dia adalah lambda not. So, kita still dapat joule. Jadi, point cikgu kat sini adalah dalam exam, bila dia bagi kita situasi, contoh, cahaya yang datang adalah 5 joule. Tiba-tiba kat sini dia bagi F0 sama dengan 8 Hz. Kita tak boleh terus tengok, oh berlaku tak berlaku fotoelektrik. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena pastikan unit dia sama dulu. So macam mana nak samakan? Inilah cara dia. Okay. So ini adalah cara nak tukar dia kepada joule. Jadi kalau rasa macam alamak macam mana nak apply ni? Okay, jom kita tengok contoh situasi. Okay, dalam soalan ni dia bagi kita cahaya dengan tenaga 3.51. Okay, kita lukis dulu kalau tak nampak. Kita lukis dulu cahaya datang. Okay, so cahaya yang datang ni dia bagi kita tenaga. Ingat, sebab cahaya tu punya tenaga, simbol dia adalah E. E sama dengan 3.51 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, frekuensi ambang. Maksudnya logam tu punya frekuensi. So F0 lah. Okay, sebab tu penting bezakan F dengan F0. Kalau dia kata frekuensi cahaya, F. Tapi frekuensi ambang, threshold frekuensi adalah F0. 6.93 kali 10 kuasa 14 Hz. Okay, lepas tu dia tanya berlaku tak berlaku fotoelektrik. So, sekarang kita tak boleh banding. Kenapa? 1 joule, 1 Hz. Tak boleh lah, kita kena pastikan dia sama. So, macam mana nak tukar dua-dua jadi joule? Okay, joule dah settle kat sini. So, yang ini nak tukar, nampak tak? F0 kan? So, kita belajar kalau Hertz, kita boleh pakai HF dengan HF0. So, dalam kes ni kita pakai HF0 lah. So, HF0 adalah W. So, W adalah H 6.63 kali 10 kuasa negatif 34.
F0 kita adalah 6.93 kali 10 kuasa 14. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai sebanyak 4.59 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, sekarang baru kita boleh bandingkan nombor. Kenapa? Sebab unit dia dah sama. So, dekat sini, dia adalah 4.59. 4.59, yang ni 3.51. So, ingat syarat untuk fotoelektrik berlaku adalah E kena lebih besar daripada W. Kat sini E lebih kecil daripada W, jadi dalam soalan ni fotoelektrik tidak berlaku. Okay. Alright, kita tengok yang kedua. Cahaya dengan frekuensi bla bla bla. Okay, ni pun sama juga, kita lukis. Cahaya datang. Okay, so cahaya tu bawa frekuensi 5.5. So, F lah. Kali ni F, bukan F0. Kenapa? Sebab cahaya punya frekuensi, bukan frekuensi aman, bukan threshold frekuensi. It is light with frequency. So, F lah. 5.5 kali 10 kuasa 14 Hz. Okay, lepas tu dia kata W adalah 4.6 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Sudah. Tak boleh banding lagi. Kenapa? Sebab ni Hz, ni Joule. Kan? Jadi, untuk tukarkan dua-duanya jadi Joule, apa yang kita buat adalah, ingat, kita pakailah HF sebab unit dia sama. Okey, HF kita akan dapat tenaga. Jadi, E sama dengan HF. Kenapa kali ni E? Sebab F yang kita pakai adalah F cahaya. Tadi kenapa W? Sebab F yang kita pakai itu adalah F0, iaitu frekuensi ambang. So, H kita adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. F kita adalah 5.5 kali 10 kuasa 14. So, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 3.6465 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, again kita tengok nombor. Okay, ni adalah kita punya W. Ni adalah kita punya E. So, syarat untuk fotoelektrik berlaku adalah E kena lebih besar daripada W. Tapi kalau tengok kat sini, E kurang daripada W. Jadi, tak berlaku juga kesan fotoelektrik dekat sini. Okay. So, kalau macam contohlah soalan tu tiba-tiba kata cahaya dengan panjang gelombang bla bla bla. So, tukar je lah guna E sama dengan HC per lambda. Okay. Atau dia kata panjang gelombang ambang adalah bla bla bla. So, tukar je lah W sama dengan HC per lambda not. Okay, macam itulah ceritanya. So, ini adalah syarat-syarat untuk dapatkan, orang kata, untuk tengok sama ada fotoelektrik tu boleh berlaku ke tidak dengan cara menukar dia punya unit. Okay, ini adalah sangat penting sebab nanti untuk video seterusnya kita akan belajar pasal teori fotoelektrik Einstein. So, apa yang kita belajar tadi tu memang kita akan tengok balik dekat sini. Okay, so make sure kita try untuk fahamkan lah. Tapi nanti kita akan recap balik dalam video yang seterusnya. Okay, alright, terima kasih.